Kan? Kalau tak mampu secara online, carilah di tempat masing-masing secara offline juga. Semuanya ini adalah untuk memastikan mati kita, yang namanya kiamat kecil itu adalah husnul khatimah. Dimulakan dengan lifestyle kita dan pemilihan lifestyle kita yang baik secara konsisten dan istiqamah secara harian. Baik. Dan apatah lagi apabila kita nak menghadapi kiamat besar. Allahu Akbar. Kiamat besar ini sebenarnya selangkah demi selangkah. Pertama, kalau kiamat kecil tadi saya tak nak komen banyak sangat. Kita pun telah selangkah demi selangkah. Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita, mungkin suami-suami sahabat-sahabat kita pun telah ada yang berjumpa dengan Allah. Tak sangka pun, secara tiba-tiba pun. Bahkan kita sendiri, orang kata rumah kata pergi, kubur kata mari. Uban dah mula ada, lutut dah mula sakit. Bacaan gula dah tak makin baik. Maka itulah petanda-petanda sehingga Nabi mengatakan makruh untuk mencabut uban di kepala kerana menghilangkan tanda-tanda kiamat kecil daripada badan kita. Takut-takut tak ingat dunia masih cucuk langit lagi. Kan berdansa. Ataupun masih gila shopping lagi. Dan gila membuka dan scroll Shopee tak habis-habis. Contoh. Maka bila ada uban, bila ada tanda-tanda kiamat kecil, kematian pada diri kita, menjadikan kita ini lebih alert untuk bersedia menghadapi tujuan kita dijadikan. Ya, maka oleh sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, itu saya tak nak komen panjang. Moga-moga dengan semakin lemahnya kita, semakin rabunnya kita, semakin tak kuatnya tulang kita, menjadikan kita lebih dekat untuk bertemu dengan Allah, lebih bersemangat dan lebih bersedia untuk menghadapi Allah. Tetapi yang kita lebih takut ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang semua tidak terkecuali adalah kiamat besar. Yang Nabi telah memberi peringatan lagi semenjak Nabi itu sendiri diutuskan jadi Nabi. Dengan sabdanya yang cukup masyhur. Bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutuskan jadi Nabi ketika mana umur 40 tahun tu, selama 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Dengan akannya berlaku kiamat, seperti kahata ini, seperti dua ini. Nabi menggerakkan jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Dia menggerakkan dan gerakan itu begitu rapat. Kalau 1400 tahun lebih dahulu, berlakunya utusan Nabi diutus jadi Nabi umur 40 tahun dengan akan berlakunya kiamat pun dah begini. Begitu rapat di antara dua jari ini, Nabi istilah dan isyaratkan. Apatah lagi sekarang yang telah berlaku 1400 tahun yang lalu. Selangkah demi selangkah, sehari demi sehari kita makin mendekatinya. Bahkan satu ketika Nabi tidur siang hari. Ketika mana Nabi tidur siang hari. Ketika tiba-tiba Nabi terjaga seolah-olah memimpi ngeri dan bersabda, Wailul lil Arab. Wailul lil Arab. Dan celakalah bagi orang bangsa Arab dengan satu bahaya yang qad iqtarab, yang begitu sangat dekat. Sesungguhnya aku melihat tembok Ya'juj dan Ma'juj sudah terbuka dan sebesar ini. Maknanya isyarat tertebuknya tembok Ya'juj dan Ma'juj juga telah berlaku zaman Nabi dengan mimpi-mimpi yang benar. Kita tahu Nabi tak ada mimpi yang daripada syaitan sebab dia tidak boleh dikuasai oleh syaitan. Maka mimpi-mimpi Nabi adalah wahyu, mimpi-mimpi Nabi adalah benar. Dan telah pun terbuka sebesar ini Nabi tunjukkan. Maka ketika itu apatah lagi di zaman sekarang ini dengan perbahasan yang banyak. Kalau nak cerita Ya'juj dan Ma'juj je pun tuan-tuan saya silap 2 jam. Itu sahaja, belum lagi tanda kiamat yang lain. Menunjukkan tuan-tuan, Quran sendiri juga menunjukkan juga bahawa ianya dekat. Kita makin dekat, makin selangkah dengan berlakunya ataupun turunnya surah Al-Qalam, bukan surah Al-Qalam, surah Al-Qamar, surah bulan. Ya, iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Ya, kiamat ini sangat-sangat dah dekat apabila terbelahnya bulan. Bila terbelah bulan tuan-tuan, juga zaman Nabi SAW. Habis daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, tak lama kemudian
Orang cuba cabar Nabi Muhammad. Muhammad, kami ni bukan tak nak beriman pada engkau. Tapi kalaulah kamu nampak sekarang ni, bulan purnama sedang mengambang. Kami kumpulkan semua orang Mekah ni. Ni ramai ni. Kalau kamu boleh belah bulan tu, bawa turun, kemudian naik balik, semula bercantum. Aku sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal, akan beriman kepada kamu. Tuan-tuan, Nabi mana boleh belah bulan? Tak boleh. Dia manusia biasa. Ana basyarun mithlukum. Cuma bezanya yuha ilayya. Cumanya aku diwahyukan. Maka tu Nabi minta pada Allah. Ya Allah, kalaulah dengan aku belah bulan ni ramai orang mentauhidkan kamu. Beriman kepada kamu ya Allah. Why not? Perkenankan ya Allah. Maka ketika itu datang Jibril membisikkan. Wahai Muhammad, belah bulan itu. Dia belah bulan, terbelah dua, betul tuan-tuan. Di zaman Nabi, turun ke bawah. Semua orang tuan-tuan, tenganga tuan-tuan. Dengan show yang ditunjukkan oleh Nabi secara live. Turun dan terbelah betul bulan. Sampailah turun ke bawah. Tak tahu kaifiat detailnya, tapi dikatakan secara luksina ke, secara real ke, keluar masuk kumun Nabi. Kum ni baju Nabi ni. Jubah Nabi, dia punya tangan ni besar, masuk, keluar, masuk, kemudian naik balik. Tak tahulah jadi besar balik ke, bercantum balik. Masa tu tuan-tuan semua tenganga. Abu Jahal pun tenganga. Disebabkan dia pembesar, kita panggil Tan Sri lah. Tan Sri Abu Jahal pun tenganga. Ketika itu, dia pun kata, tuan-tuan jangan kagum sangat, relax. Selama ni kita sangkakan Nabi Muhammad ni tukang sihir. Tapi hari ni bila dia belah bulan, confirm dia tukang sihir. Bukan lagi sangkaan. Ya Allah, tadi kata nak beriman. Ya Allahu Akbar. Itu maka turun ayat Al-Quran. Ya, iaitu iqtarabatis sa'ah. Dunia kiamat sangat dah dekat. Apabila sudah terbelah dan sempurnanya terbelah bulan. Dikatakan NASA apabila mencerap struktur bentuk bulan itu ada kesan crack yang seolah-olah pernah ada belahan dan tercantum semula. Wallahu alam, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Walaupun NASA itu beritanya masih lagi ada perbahasan yang panjang di antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Tetapi Quran tidak pernah berdusta. Itu pun sudah sangat dekat. Kalau kita belajar bahasa Arab, qaruba tu dekat dah. Kalau iqtarab, sangat dekat. Bermakna tahun 2022, hari ini, hari Sabtu 28 Mei, ia bertambah selangkah dekat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan rahmati Allah, soalan yang lebih penting. Sudahkah kita bersedia untuk itu? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, para ulama membahaskan adanya dua tanda kiamat. Yang pertama, tanda alamatus sughra, tanda-tanda kiamat yang kecil. Yang kedua, alamat ataupun asyratus sa'atil kubra, iaitu tanda-tanda, syarat-syarat, isyarat-isyarat, tanda kiamat yang besar. Tanda-tanda kiamat kecil sangat banyak dan tiada ulama yang khilaf mutaakhir ini, contemporary khususnya. Melainkan ia menegaskan dan menyatakan kesemuanya telah berlaku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, yang tinggal lagi adalah tanda kiamat besar. Dan tanda kiamat besar itu pun dengan ilmu eskatologi Islam dan perbahasan yang begitu panjang dan yang semakin ramai yang minat untuk membahaskannya pun, sebahagian ada juga yang mengatakan telah berlaku sebahagian besarnya. Allahu Akbar. Walaupun ia adalah perbahasan yang hangat dan tidak berkesudahan, tetapi ia menjadikan satu isyarat. Kerana ada satu hadis yang support, walaupun turutan tanda kiamat besar tu pun banyak perbahasan, dan ada juga tanda kiamat besar tu ada yang kata dah, ada yang kata belum. Poin dia cukup mengerikan, tetapi satu hadis ini tidak boleh dipertikaikan. Yang menyatakan kalau salah satu di antara tanda kiamat 10, tuan-tuan boleh Google balik nak bahas itu pun tak cukup masa dah tidak. 10 tanda kiamat besar itu salah satunya sudah berlaku, maka yang lain tu akan menyusun. Dan Nabi analogikan, dan Nabi sifatkan dan isyaratkan berlaku cepat itu. Bila satu dah berlaku, yang lain tu berlaku cepat, menyusul itu cepat. Diumpamakan seperti mana biji mutiara, biji tasbih tu, macam tasbih tu, dipotong talinya, maka biji-biji manik itu akan jatuh.
begitulah cepatnya di antara satu dengan tanda yang lain. Tanda kedua, tanda ketiga, tanda keempat. Dan Nabi analogikan. Dan tuan-tuan bayangkan kalau saya bahaskan salah satu tanda kiamat itu pun sudah berlaku, tanda kiamat besar. Bermakna yang lain akan menuju kepada kita selangkah lagi dekat, soon dan secepat yang mungkin. Entah tahun depan, entah Jumaat depan, wallahu a'lam. Tetapi ianya dekat dan ianya cepat. Allahu akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berniat untuk menjadi ahli eskatologi ataupun orang yang menceritakan tentang teori-teori konspirasi. Sebab Nabi pernah berpesan, "Da' ma la yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang kamu ragu-ragukan. Teori-teorikan kepada apa yang tidak kamu ragui. So tuan-tuan, bila ada bertembung di antara teori dan di antara agak-agak dan satu lagi yang dinamakan firm, satu lagi dinamakan bukan agak, bukan teori, tapi ia adalah reality, maka kita dituntut untuk mempersiapkan yang reality itu lebih utama. Yang pasti itu lebih utama. So antara yang pasti adalah nyawa kita. Antara yang pasti kita ni nak mati ni macam mana. Yang tak pasti lagi Imam Mahdi ke? Kan? Ya'juj dan Ma'juj ke? Dan seumpama dengannya tuan-tuan, kita boleh belajar sebagai loceng peringatan. Boleh, memang diingatkan juga oleh Nabi. Tetapi for what yang lebih penting? Kan kita apa-apa begin with the end in mind. Nak mula buat apa-apa sebenarnya kita nak capai apa matlamat. So kalau matlamat kita sekadar nak dengar penglipu lara, cerita seronok, gerun, tetapi tidak membuahkan sebagai satu tindakan untuk kita lebih dekat dengan Allah. Kita lebih banyak bersedekah. Kita lebih banyak buat sumbangan dan buat kerja kebajikan. Kita lebih banyak tahajud. So dia adalah sia-sia dan nonsen belaka, tuan-tuan. So itu sebab kadang-kadang ada satu puak yang marah sangat dengan geng-geng konspirasi. Tak habis-habis konspirasi kau. Maka ketika itu saya duduk di antara tengah, di antara keduanya. Saya tidak kutuk sangat, tidak terima sangat. Sebagai contoh, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, bila kita banyak sangat mengagak-agak berkonspirasi, tetapi sedangkan kita tidak membuat persiapan, maka akhirnya bila turun Dajjal itu sendiri, adakah kita jamin kita boleh selamat? Ataupun kita menjadi tentera kepada dia. Wal'iyazubillah. Sebagai contoh, tuan-tuan, kita jarang puasa sunat. Kita jarang berlapar, kita jarang susah. Bila ada orang kata open house, ya Allah, nak puasa 6 punya payah. Dia datang open house tu sampai lupa dia pernah Ramadan. Dia jalan meja penyediaan makanan tu tak cukup tawaf. Package dengan sa'i sekali. Ulang alik, labik, membujur lalu, melentang sapu. Tak boleh nak lapar. Baru nak cerita bak lapar pun, bak berpuasa pun dah lemah. Adakah kita boleh jamin untuk kita boleh tahan dengan godaan Dajjal yang ketika kita menguasai makanan, menguasai air. Bahkan krisis-krisis makanan dunia pun semenjak Ukraine telah bertembung dengan Rusia, telah menunjukkan dan ia adalah fakta, fact. Kekurangan ayam, baja dunia yang dikuasai oleh Rusia telah disekat. Bagaimana gandum daripada Ukraine, pengeluar antara terbesar dunia, telah disekat. Ekspor Indonesia punya kelapa sawit disekat. India tidak lagi mengekspor gandum dan bahan tanaman dia. Begitu juga Thailand yang sudah mula menyekat beberapa barangan dia untuk stok negara dia. Adakah ketika itu sama ada Dajjal yang real ataupun Dajjal yang menyerupai perangai Dajjal? Sebab macam syaitan juga, tuan-tuan. Syaitan ni ada syaitanul jin, ada syaitanul ins. Syaitan berbentuk jin dan syaitan daripada manusia. Itu istilah Islam. Maknanya orang Islam, kita dipanggil syaitan kau, memang ada syaitan daripada manusia. Sama juga Dajjal. Sama ada Dajjal yang berbentuk Dajjal betul ataupun perangai Dajjal macam Amerika yang menguasai NATO ini. Bila dia menguasai krisis dunia ketika itu,
Siapa yang bersama dengan Dajjal, siapa yang bersama dengan Amerika sebagai contoh, dia akan jadi senang, dia akan mudah hidup. Tetapi siapa yang tak bersama Dajjal, susah. Ketika tu bayangkan kalau anak kita menangis. Anak kita menangis, kita jarang berlapar. Anak kita jarang dididik dengan tarbiyah Islam untuk berpuasa sunat. Ketika tu anak kita menangis dengan krisis makanan, krisis air, kekeringan dan kemarau yang dijangkakan dahsyat. Adakah ketika itu kita mampu untuk mendengar tangisan anak kita? Bang, tak apalah, kita ikut Dajjal je lah. Tak apalah, kesian anak ni pagi petang siang malam haus makanan. Tak ada, dia lapar. Tak apa je lah, kita ikut Dajjal. Macam. Tetapi kalau kita mampu untuk menyabarkan anak isteri kita, mampu untuk menyabarkan diri kita untuk keras, tak apa, tasbih seperti mana anjuran Nabi. Sahabat bertanya, adakah tasbih itu, takbir, tahmid itu mengenyangkan? Tidak juga. Tetapi apa lagi yang kita mampu bertahan, melainkan membesarkan Allah. Dan mungkin juga Allah bagi miracle ke, wallahualam, boleh bertahan. Itu sebab dikatakan perempuan diikat. Bukan kerana mendiskriminasikan wanita. Kerana tanda sayanglah kepada wanita ini. Supaya mereka tidak mengikuti Dajjal, dipaksa oleh suaminya duduk di rumah. Begitu juga dengan anak-anak, khususnya anak-anak perempuan. Sebab dua golongan ini terkenal adalah golongan yang mudah dipengaruhi. Buktinya pada alam realiti, pembeli tinggi e-commerce di Shopee dan Lazada 90% adalah faktanya adalah golongan wanita. Sebab kita dibuat kajian, kita membeli menggunakan emosi, bukan menggunakan akal. Kan? Itu sebab lelaki ni bila nak ajak shopping dia stres. Sebab dia selalu membeli menggunakan akal yang perlu sahaja. Tetapi wanita membeli tidak menggunakan akal. Dan memang kita membeli biasanya menggunakan kesukaan, rasa. Dan Dajjal suka memanipulitkan rasa, trending dan keseronokan. Sama juga dengan golongan kanak-kanak. Golongan kanak-kanak cuba bawa kat supermarket. Nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Asyik terpengaruh je tuan-tuan. Maka tuan-tuan diarahkan untuk mengikat dua golongan ini. Bukan kerana benci tetapi sayang daripada terpengaruh dengan Dajjal. Point, adakah kita sudah melatih puasa untuk diri kita dan anak-anak kita? Adakah kita sudah melatih anak-anak kita untuk hidup susah? Ke dibelikan tilam empuk, dibekalkan gadget sampai jadi gila gadget, dibekalkan dengan keseronokan dunia, makan yang enak, McD, fast food. Allahu Akbar. Itu sebab Salahuddin Al-Ayyubi, tuan-tuan. Ketika mana sebelum dia membebaskan Baitul Maqdis, ketika itu orang zaman tu pun dah suspend. Sebab Yahudi, Kristian telah menguasai Baitul Maqdis. Hadis dia tak ubah, kata, ini macam akhir zaman dah ni. Aku rasa inilah Yahudi, Nasrani dah nak menguasai. Tanda Dajjal dah nak keluar. Orang semua suspend. Dah iya dah. Tetapi Salahuddin Al-Ayyubi tak terus menceritakan tentang eskatologi. Oh, kita kena bersedia lari kat bukit. Sedia barang makanan. Tak. Dia tak pula tunggu. Nantilah, tunggulah sikit lagi selesai. Imam Mahdi akan turun selamatkan kita. Dah dahsyat sangat dah orang Kristian ni, orang-orang Yahudi ni dekat Baitul Maqdis. Kita tak boleh nak conquer balik Baitul Maqdis. Tunggu je lah Imam Mahdi. Adakah Salahuddin Al-Ayyubi buat begitu? Kita tunggu je Nabi Isa untuk selesaikan masalah ini. Tak. Dia sendiri menganggap akulah yang paling bertanggungjawab. Siapa pun turun untuk menjaga kota suci aku. Dia persiapkan tak kurang 6 hingga 7 tahun. Tenteranya yang beriman, yang kuat akidah, yang sanggup susah, yang berpuasa, yang kuat tahajud, yang beriltizam dengan jamaah Islam. Akhirnya, anazat. Laisa al-fata man qala kana abi. Walakin al-fata qala anazat. Bukanlah orang yang muda dan berani itu mengatakan, dulu bapa aku pejuang. Dulu bapa aku hebat. Tetapi pemuda dan orang yang hebat, yang berani itu mengatakan, aku sekarang ni muda. Apa yang aku boleh sumbangkan dan apa yang aku boleh buat untuk Islam. Ini yang lebih boleh menyelamatkan kita.
Maka Salahuddin Ayyubi membuat persiapan dan dialah yang merasakan dia untuk bertanggungjawab untuk membebaskan Baitul Maqdis, dan benar ketika itu dia berjaya membebaskan Baitul Maqdis setelah mana ditawan oleh orang-orang Kristian. Allahu Akbar. Ini yang kita nak bertindak. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masa pun dah time 8.30 dah. Kita bagi ni lah dulu kan. Bagi panas dahulu kan, kata tajuk ni panjang. Belum lagi cerita Imam Mahdi, baru sikit-sikit je sebut. Belum lagi cerita Malhamah Armageddon. Perang dunia ketiga. Belum lagi cerita krisis kat Saudi. Belum lagi cerita bagaimana Madinah, Mekah semakin down dan Baitul Maqdis semakin menjadi tumpuan. Dan ketika itu akan bertukar di antara Pax Britannia setelah mana Perang Dunia Pertama, British dan England menguasai dunia, bertukar kepada Pax Americana. Setelah mana Perang Dunia Kedua yang tak logik berlaku, sengaja dibuat untuk menukarkan pusat pentadbiran di Amerika. Dan sekarang menuju kepada Pax Judaica. Nak membubarkan pusat pentadbiran di Amerika itu menuju kepada Jerusalem, Israel, untuk menguasai dunia. Dan road to Israel, Jerusalem, iaitu negara-negara Arab, perlu dinormalisasikan hubungannya dengan Israel supaya mudah untuk menunggu Dajjal versi mereka. Dan versi kita adalah untuk menyambut dan bersedia menunggu Nabi Isa AS dan Al-Mahdi. Itu saya tak cerita lagi. Manjak. Baru bagi sikit-sikit aja hint. Tetapi ianya sedang hangat diperbicarakan. Sedang hangat. Dan hangat-hangat itu sekarang ini adalah kita dah nampak di ambang Perang Dunia Ketiga yang menuju kepada Pax Judaica. Kita tengok COVID pun di Amerika sudah tidak terurus. Yang disebut juga ekonomi dia sengaja di down kan. Petrol dolar dah tak menentu. Dan begitu juga negara-negara NATO yang lain supaya memang untuk di down kan. Supaya boleh bertukar akhirnya pusat pentadbiran ke Jerusalem ataupun Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Dan apabila berlaku begitu, bermakna Perang Dunia Ketiga sudah dekat. Dan dia punya mukaddimah telah ditunjukkan. Ditunjukkan bagaimana Ukraine yang pro kepada NATO dan Amerika bertembung dengan satu lagi kuasa besar dunia yang namanya Rusia. Dan dijangkakan apabila peperangan ini, dia menuju ke arah apa tuan-tuan? Perang nuklear. Bila perang nuklear berlaku ketika itu, ya Allah. Perang nuklear berlaku ketika itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, menuju Perang Dunia Ketiga. Bertukar pusat pentadbiran, Israel akan menguasai dunia. Dia cuba sikitkan populasi dunia supaya senang nak kontrol. Sebab Israel ini tak besar macam Amerika. Dengan pelbagai cara. Dan akhirnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, terbentuklah apa yang disebut sebagai dukhan. Asap yang begitu besar dan mega. So ad-dukhan kita tahu antara salah satu tanda kiamat besar. Walaupun dalam masa yang sama orang berteori dukhan itu juga sedang dipantau yang disebut sebagai Yellowstone. Satu gunung di area Amerika yang disebut Yellowstone yang sedang meledak dan dipantau tidak lama lagi. Soon, dekat akan meletus yang membawa kepada dukhan dan asap yang begitu dahsyat juga yang meliputi dunia. Allahu Akbar. Ini juga tuan-tuan salah satu tanda kiamat besar. Bila? Soon. Tak lama dah. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, krisis dunia, makanan yang sekarang kita hadapi ini, itu adalah isyarat-isyarat yang juga menunjukkan ianya adalah dekat. Bahkan ada juga yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj temboknya dengan alasan-alasan yang kukuh telah pun runtuh. Dan ada pun Ya'juj dan Ma'juj. Bermakna biji tasbih dekat dah tuan-tuan. Tepuk dada tanya iman. Jangan tepuk dada tanya selera. Kalau tanya selera, selera akan jawab, nasi Arab, open house. Tapi bila tanya, tepuk dada tanya iman, tu sendirilah fikir kalau esok nak kiamat. Tu kalau bahasa orang muda. Allahu Akbar. Mungkin tak sempat kita. So bukan sekadar prepare kurma.
prepare nak balik kampung, korek telaga, buat solar. Sebab kuasa besar dunia ni pun dah saling mengugut untuk tarik satelit. Dan tuan-tuan, bila dah tarik satelit daripada angkasa, baik Rusia, baik Amerika, kita kembali kepada kehidupan balik tanpa teknologi dan internet. Nak buat GM, Google Meet pun payah. Macam kembali kepada memanah dan berkuda. Masa itu sedang dekat. Ketika itu bila tanya iman kita, takkanlah sekadar prepare kurma. Bukan saya tak boleh kata prepare kurma, duduk kat kampung. Bukan kata tak boleh, bukan saya tolak sepenuhnya. Tapi itu too material. Sangat material. Sedangkan bila Dajjal keluar, pertembungan yang paling dahsyat, ulama simpulkan adalah pertembungan di antara iman dan kufur. Iman dan materialisme. Ketika itu preparation iman kita macam mana? Fine kalau kau kumpul kurma, kau duduk kat kampung, buat prepare gadi telaga sendiri, buat rumah bawah tanah. Setelah mana tahajud tak tinggal. Fine. Setelah mana puasa begitu hebat. Setelah mana mak surat tak tinggal, Quran setiap hari. Fine. Tapi kalau keimanan punya preparation pun ke laut, kamu nak kumpul kurma, lupakanlah. Sebab ketika tu kurma dan binatang segala preparation pun dah tak berguna. Tak ada tempat yang tidak akan dilalui oleh Dajjal. Ketika tu duit emas pun dah tak laku. Sebab orang nak beli makanan, yang penting adalah harta. Ketika akhir zaman yang paling berguna makanan. Emas prepare, emas pun tak berguna. Ketika mana nak lawan Dajjal pun tak berguna bila iman tak kuat. Walaupun stok makanan banyak, makanan pun tak boleh ambil, makanan pun habis. Tapi lah follow Dajjal juga. So, prepare keimanan kita. Lebih utama berbanding prepare material yang saya sebutkan tadi. Moga-moga dengan sedikit cetusan 1-2 yang saya sebutkan ini dengan masa yang cukup terhad, boleh membuka dan mengetuk pintu hati kita untuk terus membuat persiapan. Sebab orang cerita tentang eskatologi dan tanda kiamat pun akhirnya pusing-pusing, bukan sekadar nak takut. Apa yang kita prepare? Apa yang kita persiap untuk kiamat kecil kita mati ataupun baik kiamat besar yang soon dan sangat dekat itu. Saya rasa cukup sekadar tu tuan-tuan. Sebelum tuan-tuan tengok saya bertukar dan jadi Dajjal, wa'alaikumsalam. Ataupun daripada benda-benda yang lain yang pelik, eloklah aku berhenti. Teruk pun dah lapor dah ni. Kalau ada soalan. Kalau adalah, tak ada pun bagus juga. Teruk dah lapor. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak buka soalan ke? Tak payahlah. Tapi kalau ada, kalau dia dia Parkinson tak boleh nak tidur lah, tak bukalah 1-2. Ya, Ustaz pun dah letih kan, balik pukul 3 pagi tak cukup rehat. So terima kasih Ustaz sebab sudi berkongsi, memberi peringatan. Sebenarnya tentang kiamat ni kita selalu dengar tapi tak pernah jemu. Harapnya persediaan kita pun macam tu, tak jemu untuk buat persediaan. So apa yang boleh disimpulkan di sini, kita bermula balik dengan mula dengan mengingat matlamat akhir kita, macam yang Ustaz cakap tadi. So kita pilih lifestyle yang baik untuk mendapat kematian yang husnul khatimah lah. Cuba istiqamah untuk melakukan satu perkara yang baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz dan kepada semua. Ustaz ada satu permintaan, boleh Ustaz? Sila. Kita nak bergambar dengan Ustaz ni secara maya. Okay. So kita boleh buka kamera lah untuk kita bergambar dengan Ustaz Kak Yong boleh ambil gambar Kak Yong? Boleh. Okay. Kak Yong tu siapa? Faradillah ke? Iya Ustaz. Ya, macam mana sihat? Alhamdulillah. Ustaz sihat ke? Tambah sihat ni, Alhamdulillah. Okey. Okay, saya ambil gambar sekarang ya. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey, terima kasih sekali lagi Ustaz. Moga kita jumpa lagi akan datang insya-Allah. Terima kasih kembali. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Keon. Hai Kak Zana. Kak Zana kat mana tu? Kak Ipoh, Mama. Kak Zana